الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah pada pagi ini saya akan baca kitab berkenaan dengan zikir dan doa mengikut sunnah. Tajuk asalnya ialah tashihu ad-du'a. Tashihu ad-du'a maksudnya nak meluruskan doa. Doa ni termasuk zikir juga lah. Meneruskan doa dan zikir menurut cara ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kitab ni dikarang oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, salah seorang ulama Saudi yang masyhur lah, Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kitab ni banyaklah teguran-teguran dan pembetulan lah, correction pada apa yang berlaku di kalangan kita lah. Kita berasa kita telah mengamalkan sunnah dah, tapi banyak perkara lagi yang belum menepati lah. Sama ada perkara ni berlarut salah ataupun memang kita tak tahu lah. Jadi insyaAllah setiap perkara yang dia tegur dan dia nasihatkan di sini, dia kemukakan dalil dan bukti bagi kita lah. Dia sebut apa dia pendapat-pendapat alim ulama lah. Mula-mula sekali perkara yang pertamanya ialah sebelum apa dia mula ke tajuk ni, dia sebut kaedah kita lah. Ni benarnya fasa kedua dah ni, fasa kedua dah lah. Sebelum tu ada lagi fasa pertama berkenaan mukadimah tu saya tinggal. Saya baca fasa yang kedua, iaitu berkenaan kaedah beribadat dengan zikir dan doa. Tengok kaedah berzikir dan beribadat dengan zikir dan doa ni sama dengan kaedah yang ada dalam ibadat. Bahkan zikir doa ni merupakan sepenuhnya ibadat lah. Ad-du'a'u huwal ibadah lah. Ibadah yang sebenarnya doa lah. Doa ni sepenuhnya ibadat. Sebab tu tak boleh kita Islam ni apa dia berkongsi doa dengan orang bukan Islam, tak boleh lah. Majlis-majlis ke apa sahaja ke tak boleh. Dia doa ni memang beza terus lah. Terus beza caranya, tujuannya, apa dia panduan, semua berbeza berlaku lah. Sebab itulah banyak tempat dalam Quran ni sebut ibadat maksud dia doa, sebut doa maksud dia ibadat. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, kaedah ni yang sebut pada kita di sini ada 15 kaedah lah. 15 kaedah tentang zikir dan doa. Dan kaedah-kaedah ni sebenarnya kaedah yang terdapat dalam ibadat. Hal paling utamanya ialah kaedah dia al-ibadat tu tauqifiyah. Ibadat ni tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya kita menghenti ke ibadat mengikut nas sahaja lah. Maknanya tak boleh nak gerak ke depan pun mesti ikut nas, tak gerak pun berdasarkan nas juga lah. Jadi gerak kau tiap gerak kau mengikut sunnah. Letak mana depan, belakang, kiri, kanan pun ikut sunnah lah. Mengikut nas. Kemudian kaedah ni dipetik dan diambil, dipilih daripada nas-nas yang banyak dah, daripada hadis-hadis yang sahih. Antara hadis yang masyhur dalam hadis Arba'in Nawawi pun disebut lah, iaitu man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini
yang bukan dari kalangannya, maka tertolak dah. Maksudnya orang hak mereka dalam ibadat ni, dalam urusan ibadat agama ni, maka amal dia tertolak. Walaupun orang anggap dia comel, walaupun orang ahli mesyuarat setuju belaka, walaupun putus tu orang jabatan agama sekalipun, kalau tak kena dengan tunjuk Nabi, maka tertolak dah. Fa huwa raddun ay mardudun. Hadis sahih juga, Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang ditutuskan ialah perkara itu bid'ah dah. Dan setiap perkara bid'ah itu sah. Kullu muhdatsatin bid'ah dah. Jadi perkara baru di sini perkara baru agama lah, urusan agama. Urusan dunia tak apa. Urusan dunia ni bid'ah hasanah dipanggil. Dalam agama ni semua bid'ah sayyi'ah lah. Tak ada hak molek dah. Sebab agama dah sempurna dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Agama dah sempurna dah. Dengan mati Nabi, dengan putusnya Quran, habis dah wahyu dah. Jadi kedua-dua hadis ni, sahih ni, merupakan kalam Nabi yang lengkap. Dan hampir semua kaedah yang kita sebut ni di bawah mantuk, di bawah apa dia, fahamah ataupun ucapan yang disebut oleh Nabi SAW dah. Sama ada difahami daripada perkataan Nabi ataupun difahami daripada hadis Nabi dah. Okey, sekarang ni kita akan masuk pada 15 kaedah sebut dah. InsyaAllah mungkin saya baca 2 kali lah. Kaedah ni banyak sangat. Kita bagi dua kali lah insyaAllah dah. Kita baca cepat saja hari ni insyaAllah. Yang pertama dah, kaedah yang pertama, Al-Qaidatul Ula, kaedah yang pertama. Kaedah pertama ni diambil daripada kitab Miftah Darus Sa'adah, muka surat 43 dah. Dan mukaddimah kitab pengarang sendiri iaitu Ar-Rad 'alal Mukhalif. Kaedah pertamanya ialah kullu huda ataupun kullu hadin dalla alaihi al-Islam yalzamul muslima nahwuhu amrani at-tasdiq wa ta'ah. Setiap petunjuk yang dibawa oleh Islam, maka 2 perkara wajib terhadap Islam nak melakukannya dah. Setiap petunjuk yang ditunjukkan oleh Islam, setiap petunjuk yang dipandu oleh Islam, maka orang Islam wajib melakukan 2 perkara. Pertama, wajib membenarkan at-tasdiq. Yang kedua, wajib nak patuh. Saya ulang sekali lagi apa dia, setiap petunjuk yang dibawa oleh Islam, maka orang Islam wajib melakukan 2 perkara: percaya dan patuh, tunduk Jadi kalau orang tu percaya, maka termasuklah dia tu orang Islam dan beriman dah. Sebaliknya kalau dia tak percaya, ditolak, maka bukan Islam, bukan beriman. Yang kedua, dia kena taat. Jadi dimasuk dalam Islam ko, keluar dari Islam ko, sama ada dia taat atau tak taat pada kaedah ni dah. Taat kepada petunjuk ni. Okey, penjelasannya dah. Setiap petunjuk yang dibawa oleh Islam itu, orang Islam, orang Muslim wajib percaya dan taat. Wajib percaya dan taat. Okey, wajib percaya. Kalau tak percaya, macam mana? Tak percaya ni 2 lah. Sama ada dia keliru dah, dia keliru ataupun dia bantah dah, tak setuju dah. Tu. Maka ni termasuk penyakit hati dah, penyakit syubhat dia bagi. Penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni ialah bisikan syaitan, manusia dan jin. Dan syubhat ni sama ada syubhat ni, tak percaya ni sama ada kufur, syirik, atau sama ada syirik ataupun bid'ah dah. Syubhat ni, syubhat tak percaya ni menyebabkan sama ada dia jadi syirik ataupun dia jadi bid'ah dah. Yang kedua, wajib juga dia taat. Kalau dia tak mahu taat, petunjuk ni Islam bawa dah, memang pasti dah tak taat juga. Jadi yang menghalang ketaatan dia ni
ataupun kesempurnaan ketaatan ni sama ada kerana dia berpaling, dia tak menghiraukan petunjuk Islam, ataupun memang dia ni derhaka jadi berpaling dan maksiat ni, kedua-dua ni penyakit dipanggil syahwat Selain penyakit syubhat, ni penyakit syahwat pula. Jadi penyakit syahwat ni sama ada dosa besar atau dosa kecil. Jadi oleh kerana kaedah yang pertama ni wajib orang Islam kena percaya dan taat, maka untuk menolak dua syubhat dan syahwat ni, macam mana nak buat? Nak menolak syubhat, kena bersungguh-sungguh menghadapinya, berlawan dengannya bisikannya ataupun apa dia tulisan musuhnya, kena lawan yang keduanya syahwat pula kena tolak juga dengan mujahadah memanglah orang ni akan derhaka dia tak seikut hak ajaran Nabi, maka kena mujahadah, kena latih diri, kena tubing juga untuk menaikkan apa yang diperintahkan oleh agama. Itu kewajipan setiap orang lah, kena ijtihad, bersungguh-sungguh lawan, kena mujahadah, lawan nafsu Kalau orang itu berilmu, dia kena bentangkan ilmunya, kena sebatkan ilmu dia untuk melawan perkara-perkara ni Jadi dia lawan bukan untuk diri saja, bahkan lawan untuk orang lain jugalah. Jadi di sini penting kita tengok pentingnya doa dan pentingnya memperbetulkan semula, meletakkan doa di landasan yang benar landasan yang betul. Kalau tidak memang payah. Okey, itu yang pertama kaedah yang pertama Jadi Ibn Qayyim sebut untuk apa dia meluruskan doa ni, pertama sekali syirik doa ni dengan cara kita mencapai tahap tauhid yang tinggi, barulah hilang syirik Bid'ah ni pula kita ikut betul-betul sunnah maka hilanglah bid'ah Dan maksiat ni pula ialah kita lawan, kita pastikan taubat betul-betul, barulah hilangnya maksiat Jadi dengan taubat, tauhid dan sunnah, tiga perkara ni barulah ibadat doa kita menjadi suci murni semula. Okey, itu yang pertama wajib kena percaya dan taat kepada setiap petunjuk yang dibawa Islam. Yang kedua, kaedah yang kedua dalam doa dan zikir ni ialah kaedah mencontohi dan mengikut Nabi dalam berdoa. Tu kaedah dia lah. At-ta'si wal iktida. Mencontohi dan menjadikan Nabi sebagai panduan dalam berdoa ni. Okey, doa ni ada doa yang wajib, ada doa yang mustahab. Dan kedua-dua doa ni doa yang digalakkan kerana mustahab, sunat juga, doa yang sunat juga tidak boleh diambil kecuali daripada syarat. Jadi apa hak tak diambil dari syarat ni bukan wajib, dia bukan sunat bahkan kadang-kadang termasuk daripada syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Taala kerana doa merupakan sebesar-besar agama Jadi dalam kaedah doa ni dua perkara yang menjadi rukun amal Yang pertama kena ikhlas, yang kedua je kena mutabaah, kena ikut Nabi SAW kena ikut Nabi, dalam berdoa Dan mengikut Nabi dalam berdoa ni sama ada doa muqayyad dipanggil, doa yang terikat dengan masa, dengan tempat, dengan waktu, dengan apa dia, cara. Jadi itu hak utamalah doa muqayyad
doa muqayyad, doa yang terikat, yang tertakluk kepada masa atau tempat ataupun cara. Dia ada apa perkara sini, ada ni perkara dah. Sebab, jenis, qadar, kaifiyat, masa dan tempat. Kalau tempat tu Nabi doa, tak ada doa tempat lain dah. Kalau waktu tu Nabi doa, tak ada doa waktu lain dah. Cara pun gitu juga dah. Cara, qadar, berapa kali. Jenis dia dah. Sebab apa dah. Jadi kalau kita tukar sebab tu sebab lain, apa dia jenis-jenis lain, cara-cara lain, maka terkeluar daripada petunjuk Nabi dah. Kalau lari daripada nekara ni, maka doa tu silap, salah ataupun melampau dah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu, serulah kamu kepada Tuhan dalam keadaan merendah diri dan tersembunyi suara, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampau. Jadi melampau ni apabila melampau pada tempat, pada masa, pada cara, dia qadar dan sebagainya lah. Tidak maksud dia nya ialah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala suka orang yang melampau. Melampau ni maksud dia nya melepasi batasan setiap sesuatu. Jadi tidak ada doa ni kan maksud dia, iaitu melepasi hak ia adalah ditetapkan oleh syarak ketika berdoa dah. Ada sebut sini ni, melepasi hak ni maksud dia nya ialah sama ada jadi syirik ke ataupun termasuk di bawah wasail jalan-jalan kepada kesyirikan ataupun bid'ah dah ataupun perkara-perkara baru. Tu tidak maksud dia. Uduan pun maksudnya permusuhan lah, ataupun uduan ni maksud dia nya ialah lebih kurang lah uduan dia. Tidak wala uduan. Melampau juga ialah melampau pada lafaz sebutan ataupun melampau pada makna dia dah. Mana ke huruf lah setara mana lafaz-lafaz tak boleh digunakan ketika berdoa, dia setara mana ke makna-makna yang tak boleh kita gunakan dalam doa dah. Jadi kesimpulannya doa ni ada bab 5 dah. Doa yang dianjurkan, sama ada doa wajib atau doa sunat. Yang kedua doa haram. Yang ketiga doa makruh. Ini memang doa yang melampau lah. Melampau. Cumanya haram tu melampau lebih lagi. Dan yang ketiga doa yang haruslah. Apa dia wajib bodok, sunat bodok, haram makruh bodok, harus saja lah. Okey, itu yang apa tu? Kaedah yang kedua dah. Kaedah yang kedua iaitu kena mencontohi dan menuruti Nabi SAW ketika berdoa dah. Dia bagi doa yang terikat dengan doa muqayyad lah. Doa yang mutlak ni tu ada pilihan. Kita akan sebut balik lah insya-Allah. Okey, yang ketiga dah. Ni beza. Kaedah kena bezakan antara doa-doa, zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat dengan masa, dengan keadaan, dengan tempat, dan doa-doa yang mutlak. Mutlak ni maksudnya bila-bila masuk boleh, bebas. Okey, apa dia beza dua ni? Gini dah. Setiap zikir atau doa yang terikat dengan keadaan, dengan masa, dengan tempat, maka dia perlu dilakukan dengan bentuk yang disebutlah pada masa dia, keadaan dia, tempat dia, dengan lafaznya.
dengan keadaan cara dia tanpa menambah-nambah atau menguraikan atau menukar dengan kalimah lain. Lafaz talbiyah contohnya. Lafaz talbiyah ni untuk orang pergi haji lah. Untuk pergi haji buat umrah. Tiba-tiba kita talbiyah di rumah kita. Mana jadi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Kita pergi nasib lah. Jadi ada sekali lah. Ada sekali tu anak kuliah subuh lah. Di Selangor lah. Lepas mai subuh tu Tok email pelik tu, Tok email tu kali pertama lah Tok email. Tok email dah. Lepas Tok email semaya tu dia baca Asmaul Husna pas mai subuh. Man huwallahu alladhi dah. Kata pelik ni. Tak jumpa lagi ni. Kali pertama jumpa masjid baca Asmaul Husna pas mai subuh. Jadi bukan tempat dia Asmaul Husna baca pas mai subuh. Dah. Nabi ajar dah pas mai subuh ni baca ke dia. Istighfar ada, Allahumma antas salam ada, ayat kursi ada, 3 kul ada, Allahumma inni as'aluka apa ada, al-belakut lah doa tu. Subhanallah, alhamdulillah, akbar ada. Tiba-tiba baca Asmaul Husna. Mana boleh? Kena. Ataupun kita lebiyah ke? Kita lebiyah lepas pada mai subuh kita lebiyah. Kita awah. Mana boleh? Kalau pergi Mekah siapa lah? Kena. Okey. Jika sekiranya dia setiap zikir doa yang mutlak ni tak terikat dengan masa lah. Kalau sekiranya doa tu memang ada dalam hadis, ada dalam hadis lah Quran ke, maka kena lakukan mengikut bentuk mengikut lafaz yang diucapkan lah. Hadis sebut guana, Quran sebut guana, sebut itulah. Tak payah kita ubah lah. Kalau tidak ada dalam nas doa, tak ada dalam nas pun, Quran tak ada, hadis pun tak ada lah. Bahkan orang yang berdoa boleh berdoa apa yang dia mahu lah. Nabi sebut oleh hadis lah, Nabi kata summa liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Nabi suruh kita baca tasyahud pas maya. Lepas tu kemudian kita pun habis tasyahud selawat Nabi. Nabi kata kemudian dia memilih apa yang dia doa dia mahu. Nabi sendiri bagi pilih boleh pilih doa, pilih lah. Doa apa sekali pun boleh lah. Nabi suruh doa banyak dalam ketika sujud. Tak ada tempat apa, boleh baca doa apa pun dalam sujud dah. Maka seseorang itu boleh berdoa daripada dirinya sendiri, ataupun dia boleh ambil daripada salaf dah, sahabat-sahabat Nabi sebut ke, apa dia tabi'in sebut ke, boleh baca ambil doa. Kerana harus bagi seorang hamba berzikir dan berdoa dengan doa yang tidak warid, lebat zikir dan doa yang mutlak dengan 5 syarat dah. Kita boleh doa bila Nabi bagi pilihan, tidak ada apa dia ketetapan, maka boleh berdoa tapi dengan 5 syarat. Yang pertama, kena pilih lafaz-lafaz yang terbaik, yang paling cantik maknanya dah, daripada jelas lah. Yang keduanya, lafaz tu menepati dengan makna dalam bahasa Arab. Kena dengan bahasa Arab lah. Tanya ustaz betul tak ni saya sebut ni? Tak. Yang ketiga, tidak ada unsur-unsur doktrin. Doktrin mana? Unsur-unsur yang diteguh di syarak dah. Baik unsur-unsur Gawadia ni banyaklah. Menyekal lah. Dia akan sebut depan insya-Allah dah. Sama ada lafaz ataupun makna. Tak lihat ada dah. Yang keempat, dia termasuk dalam bab zikir dan doa yang mutlak lah, bukan yang doa yang terikat ke masa doa. Kita pilih doa yang mutlak lah, doa yang tak terikat ke masa. Banyak dah. Dan yang kelimanya, jangan jadikan doa yang sama
amalan yang betul besar dah, kena tukar-tukar lah. Orang tukar-tukar. Takut-takut apa? Takut orang anggap ni dah sunnahnya. Gitu dah. Jadi kita tidak sunnah. Kita boleh ambil doa mana sekalipun dah. Okey, itu apa dia? Kaedah yang ketiga dah. Untuk membezakan zikir doa yang muqayyad yang terikat dengan masa dan zikir dan doa yang mutlak yang tak terikat dengan masa dah. Dan 5 syarat kita nak berdoa dengan doa yang mutlak dah. Kaedah yang keempat dah. Kaedah yang keempat. Setiap ibadat yang datang dah dalam 2 bentuk ataupun lebih, kerana perbezaan lafaz dia ke, cara dia ke, maka tidak harus kita menghimpun ke kedua-duanya dalam masa yang sama. Contoh dalam semaya ni ada doa iftitah. Dia banyak doa iftitah ni. Ada 4-5 doa iftitah sahabat Nabi. Kita baca belakang 4 atau 3 baca belakang. Tak boleh. Baca so ya. Jadi kita diberi pilihan tapi dibaca so. Tak tahu kita gabungkan 3 4 tak perlu dah. Ataupun lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud ni ada 2 3. Lafaz tasyahud kan. Tasyahud Ibnu Umar ada, tasyahud apa dia, Ibnu Mas'ud ada. Kita baca sekaligus. Dua-dua baca tak boleh. Satu saja tu baca dah. Macam Quran juga Quran. Ada Fatihah baca Nafi', ada baca Hafs. Kita baca dua-dua baca mana boleh? Tak boleh. Baca so ya dah, keliru habis okey dah. Jadi bila ada 2 perbezaan, kita baca salah satu daripada mereka sahaja dah. Tidak harus kita menghimpun ke kedua-duanya dah. Beza laginya ialah lafaz isti'azah. Lafaz isti'azah pun ada juga 2 3 lafaz isti'azah juga. Tak boleh kita baca 2 3 doa isti'azah masa yang sama, tak boleh. Baca so saja. Satu saja. Sini disebut juga bilangan tasbih. Ketika rokok, ada kata 3 kali, ada kata 5 kali, ada kata 7 kali, ada kata 11 kali kan. Kita pergi himpun belakang tak boleh dah. Macam ni lah, macam pernah berlaku di Singapura gitu kan. Apa dia? Hak nikah 10 orang. Dibaca ayat Quran fankihu ma ta'lakum nisa masna wa thulatha wa ruba'. Boleh nikah 2, 3 dan 4. Kata boleh nikah seorang. Ibu campur berlaku. Mana boleh? Berkahwin sama seorang ataupun 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dia campur berlaku apa jadi? 10 orang. 10 orang dia nikah. Dia campur berlaku. Tak boleh. Okey, kaedah yang kelima dah. Kaedah yang kelima, setiap zikir atau doa yang mempunyai bilangan. Sejenis ya doa ni. Doa ni, zikir ni. Tapi ada banyak bilangan dia dah. Ada riwayat kata baca 10 kali, ada riwayat kata baca 1 kali. Maksudnya salah satu dia kita ambil je. 1 kali tak payah ambil 10 kali. Tak payah baca 110 kali, tak payah baca. Ada 10 kali campur 1 kali. 110 tak ada juga. Tak boleh. Ada doa ni Nabi baca sekali ataupun 10 kali ataupun 1 kali. Pilih salah satu lah. Macam tasbih juga, tasbih pas maya kan. 33 tu 2 terjemahan tu. 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selagi 33 ni maksudnya 11 33 juga. Ya. Jadi bilangan yang lebih banyak itu lebih sempurna dan lebih afdal dah. Nak berbanding dengan kalimah ataupun ulangi sekali saja. Contohnya ialah perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ni doa zikir pas subuh ni pagi ni sama ada sekali ataupun 10 kali ataupun 1 kali baca dah. Kaedah yang ke-6 dah, ni pendek-pendek aja dah. Kaedah yang ke-6. Kaedah yang ke-6, setiap perkara yang baru dalam ibadat
Seperti zikir dia doa yang terikat dengan masa. Sedekah tidak adalah hadis dah. Orang tu buat juga, dia anggap sunnah perkara tu dah. Orang yang mereka ibadat seperti zikir dia doa yang terikat dengan masa, dia anggap perkara ni kena buat semua. Macam ahli sufi lah, ahli tarikat, tiap pagi-pagi dia baca 1000 kali, 100 kali, dah baca apa dah, juta kali. Maka orang yang mereka zikir dia doa ni, dia dianggap perkara ni sunat, perkara ni mesti dibuat, maka dosa dia dah. Ada 4 sebab dosa ni, 4 sebab dah. 4 sebab dia dosa. Sebab apa? Pertama kerana dia meninggalkan ajaran Nabi. Nabi ajar lain, dia baca lain. So yang kedua, istidrak al-syar'i. Maksudnya dia kita tambah syarat ajar. Syarat tak ajar gitu, dia kita tambah. Dah. Soalnya tak lengkap ke syarat ni. Dua. Yang ketiganya, istihbab malam syurak. Dia menggalakkan apa yang tidak dianjurkan oleh agama. Yang keempatnya, ihamul ammah bimasyuati. Dia memberi gambaran kepada orang awam bahawasanya benda tu digalakkan oleh agama. Sedangkan agama tak pernah menyuruh pun. Dah. Jadi ni ayatnya sungguh-sungguh kata salah apa dia puji Tuhan juga. Salah apa dia selawat Nabi lah. Dah. Tapi tak sedar 4 perkara ni hak Nabi ajar selawat Ibrahimiyah, hak Nabi ajar cara selawat macam mana. Dia tinggal berlakon. Tapi dia anggap hak dia tu betul, hak dia tu molek, dan dia anggap dia bagi gambar kepada masyarakat hak ni lah hak betul je, hak dia, hak agama anjur dia. Ini 4 perkara. Alasan sebab apa? Berdosanya orang yang mereka doa dan zikir dah. Jadi seorang hamba yang patuh kena berwaspada daripada mereka ajaran yang tidak dianjurkan oleh syarak dah. Jadi hak syarak ajar, hak syarak tunjuk dia cukup dah, sempurna dah, terbaik dah. Dah daripada apa yang direkod oleh manusia dah. Kaedah yang ketujuh dah. Kaedah yang ketujuh, ni pak kita berlaku ni. Bila ada sebab di zaman Nabi dah, patutnya sebab ni berlaku, Nabi buat lah. Tapi Nabi tak buat juga. Dan tidak ada perkara yang menghalang. Tidak ada perkara yang menghalang. Tapi Nabi tidak pernah menganjurkan sama ada perkataan atau perbuatan. Maka sunnahnya ialah bukan buat, tinggal. Tersebut contoh lalu lah. Bila ada kawan-kawan di Selangor, dia share lah, Kelantan lama dah Selangor malam hari ni. Apa dia kaji Dawati Agama Islam Selangor mewajibkan semaya hajat lepas ngorit atau lepas isya. Setiap malam, setiap masjid ni wajib dah. Semaya Jumaat tak wajib, semaya Jumaat tak wajib, semaya hajat wajib jadi. Kat mana gitu? Dari Nabi tak ada ke berlaku apa dia berlaku apa dia? Wabak-wabaknya ada. Baru Nabi tak mai hajat, baru Nabi tak Yasin. Baca Yasin. Wajib baca Yasin lepas ngorit atau lepas isya. Mai hajat. Kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Tak ada ke Nabi ajarnya. Nabi tak ada ajar ke apa dia berlaku, apa dia perlu kita buat kalau bulan musibah ni. Nabi tak ajar ke. Nabi ajar, patut tak cari. Malah cari. Mikir diri otak lah. Jadi baca Yasin kau mai hajat kau, Nabi tak ajar. Benda Nabi pergi hari-hari. Nabi pergi 27 peperangan zaman Nabi tu. Ada Nabi mai hajat, mai hajat. Nak boleh pupuk azab negara kita ni. Ada? Tak ada. Kerana jadi ni peliknya. Hak semaya jemaah betul-betul nah wajib betul-betul dia suruh tinggal. Hak tak wajib hak tak sunat pun dia suruh sunat jadi wajib pula. Pelik sungguh lah. Apa macam mana dapat tolong itu
Tu yang kata mu ikut saya kat aku, ikut Nabi lah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut Nabi. Okey, seterusnya dah. Yang seterusnya, kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-8, zikir dia doa. Zikir dia doa ni kaedah dia ialah kena baca dengan perlahan, sembunyi-sembunyi dah. Hanya dikecualikan boleh baca derah beberapa tempat sahaja, macam azan, iqamah, sembahyang, ngori isya, baca derah lah. Tu email lah, mamu sebelah juga kan. Kaedah ke-9 lah. Kaedah yang ke-9, asal pada zikir dia doa tu ialah kehendak orang yang berdoa yang sebenar dah. Dia nak gapo doa tu. Ni kita ni, dia mau doa kawan, dia mau sembahyang hajat kawan. Orang ada hajat tu dia suruh orang lain doa. Orang lain tak tahu gapo dia doa dah. Mai hajat gapo dia? Saja mai hajat. Saja mai hajat. Sudah. Dia sebenarnya doa-doa ni asalnya daripada orang yang nak berkehendak tu. Dia yang kena luarnya dia nak pada benda dia doa tu ke dia nak anak ke, nak nikah ke, nak penaga dia diberkati ke, Tuhan jaga apa dia, keluarga dia ke, tu sebenarnya lah, tu hakikat sebenarnya. Tapi masalahnya doa-doa tak tahu gapo dah, dia suruh orang lain doa pula. Sebab itulah kadang-kadang silap besar lah. Doa-doa dia tak faham ke dia duduk. Dia tak faham ke dia tak gapo dia. Tu imam minta nak bini dua, dia buat amin-amin juga. Bini belakang. Kalau dia tahu bini lelaki minta doa dua, dia marah lah. Tapi dia tak faham doa dia. Ada orang tunjuk dalam dia Facebook. Apa dia budak Arab tu kan? Ayah dia doa. Ajar kau ajilih. Mula-mula dia ambil dulu, lepas tu dia panggil. Ayah nak nikah huruk seorang gini. Dia faham. Tak jadi lah. Ayah dia ajak makan tak si. Sebab dia faham. Kemudian ayah dia minta, ayah doa lah. Jadi sekarang ni sebenarnya sepatutnya orang doa ni kena tahu apa dia. Kalau dia minta, dan apa dia hak permintaan dia tu lah. Tapi ada juga kadang-kadang doa ni tujuan lain. Ada. Contohlah sini sebut kita doa kepada orang kafir dan ataupun orang zalim untuk menakut-nakutkannya. Boleh. Rabbana, doa apa dia? Doa Nabi Musa. Dalam surah Yunus ya. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabul alim. Musa doa dia, wahai Tuhan, kamu itmis ala amwalihim, kamu hapuskan kata harta benda mereka, washdud ala qulubihim, dia ikat kejap hati-hati mereka dah, sehingga mereka tak beriman kecuali mereka ni melihat azab yang pedih. Jadi bila orang kafir dengar doa ni takut mereka ni. Dia doa juga. Anak pernah kongsi doa dah. Doa Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatal qaumil zalimin. Pada Allah sahaja kami bertawakal. Wahai Tuhan, jangan kamu jadikan kami ni fitnah, uji kaji orang zalim. Dia jangan kamu jadikan kami ni dia tolonglah kamu menghadapi orang kafir dia. Jadi bila orang zalim dengar tengok kita doa gini, dia takut lah. Bukan kita nak doa sangat, tapi kita nak bagi ancaman ke dia. Kalau mu zalim kat aku, ni aku doa dah kamu, siap doa kamu dah. Jadi kita bagi ancaman kepada orang zalim supaya mereka ni tinggal kezaliman dia dah. Kadang-kadang doa ni kerana dia nak menghilangkan dia rasa hasad dengki orang lain dah. Ada juga ada doa kerana marah dah. Nabi pernah sebut doa dia akra halqa
Aqra halqa ni doa Nabi lah. Aqra halqa ni untuk orang perempuan ni. Tak. Nabi doa kepada orang perempuan hak apa dia? Hak ngamuk ketika kematian suami mereka atau keluarga mereka dah. Disebut aqra halqa dah. Maksudnya botak kepala. Apa dia hilang rambut mereka dah. Zikir dia doa untuk menakut-nakutkan orang lain. Contohlah, ni orang hak jadi pengawal dah. Bila dia tengok ada kelibat tahu kelibat tak? Orang lari bayar lah, dia takbir Allahu Akbar takbir tu nak menakut-nakutkan pencuri lah. Pencuri tak masuk dekat lah. Bukan kepada ni lah terada lah. Kemudian doa kena takut ada juga dah. Doa kena takut. Antara doa Nabi ajarnya Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Tapi sini contoh dia bukan gitu tak ni. Ada asar dia perkataan sahabat lah, inna lanakshiru biwujuhi qaumin wa qulubuna tal'anhum. Sesungguhnya muka kami ini berkerut kerana tengok seorang, tapi hati kami ini beranak hati mereka dah. Maksudnya kami ni mana takiyah lah, mana jumpa pemerintah yang zalim, mereka terpaksa tunduk juga, tapi dalam hati ni marah dah. Jadi doa tu kenapa? Kerana rasa takut ada mereka dah. Dan yang akhir sekalinya doa zikir kerana nak tegur tu iman. Ni semaya lah ni. Macam buat salah kita kata subhanallah. Subhanallah itu tujuannya untuk memperbetulkan, memperingatkan imam kepada kesalahan dia buat lah. Dia ulang 3 kali ke ataupun dia terlupa ke, sebut subhanallah dah. Jadi itu tujuan lain. Selain pada maksud asal doa ni, ada tujuan lain jugalah. Dan yang akhir sekali pagi ni insya-Allah kaedah yang ke-10 dah. Ada 15 kaedah semua sekali, 5 kaedah insya-Allah kita akan sebut lain kali lah. Kaedah yang ke-10, tidak digalakkan orang yang berdoa menghadap ketika berdoa kecuali apa yang digalakkan ketika dia sembahyang. Maksudnya kita hanya digalakkan menghadap ke arah kiblat. Dah. Kalau ada kubur, jangan menghadap kubur. Ada buku kayu besar kau tak ingat menghadap buku kayu besar. Menghadap ke kiblat. Iaitu dengan menghadap Kaabah dah. Tidak harus bagi orang berdoa menghadap ketika berdoa kubur ke, kubur wali ke, kubur arwah mana sekali pun tak boleh dah. Tempat keramat ke tak boleh dah. Hatta menghadap kubur Nabi pun tak boleh dah. Jadi melakukan perkara yang sama ini, menghadap kubur ke, menghadap ke tempat dia keramat ke, menghadap ke kubur wali ke, ni perbuatan yang menyerupai dengan amalan orang Kristian lah. Dalam agama mereka yang diselewengkan lah, mereka berdoa menghadap kubur, berdoa lah. Itu 10 lah, 10 kaedah yang mana ke-10 kaedah ni mengikut apa dia, kaedah awal tadi lah, hadis Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu perkara bid'ah lah. Di 5 lagi kaedah insya-Allah kita akan sambung pada kuliah ke atas. Sebab apa? Sebab ada kaedah-kaedah yang disebut panjang lebar lah. Walaupun 5 saja tapi ada tajuk yang panjang lebar disebut. Sebab itulah cuba sekali saja insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi